Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah masuk kepada bab 8 bab 8 unit vektor. Okey, kita dah masuk kepada bab 8. Topik dia adalah vektor. Vektor, tajuk vektor. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah basic tentang vektor. Kita boleh gunakan buku modul. Hari ni cikgu nak terangkan daripada buku modul sahaja. Ayat ini muka surat 149. Okey, boleh rujuk buku modul muka surat 149. Okey. Perkara yang pertama, kita nak tengok apa yang pengenalan tentang vektor. Mewakilkan subtopik dia, topik dia mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor. So vektor ni kita boleh wakilkan dia dengan garis. Okey, lukisan garis yang berarah. Contohnya ni, kita gariskan dari A, dari mana ke mana, dari A ke B. So ini kita namakan dia garisan yang berarah, kemudian ada anak panah dekat situ. Okey, contoh kalau yang macam ni, kalau cikgu lukis macam ni, katakan EF. Apakah nama vektor ni? Kita tengok daripada mana dia bermula. Okey, daripada E menghala, kita tengok arrow dia kan, menghala ke F. Bermaksud vektor ni bergerak daripada E pergi ke F. Macam mana kita tahu? Kita lihat daripada garis berarah. Ini dia garis berarah dan tata tanda vektor. Apa dia tata tanda vektor? Inilah tata tanda vektor. Macam mana kita nak lukiskan, nak wakilkan vektor tu. Kalau contoh yang ni, ni dia bertanda, garis yang berarah tu bertanda dari mana ke mana. Kita tahu mesti ada huruf Dia tak boleh kosong, mesti ada huruf. Jadi kita tahu A, B. Jadi kita tulis vektor dia dari A, B. Kita buat macam tu, arrow. Tu cara nak tulis dia vektor tu. Okey, macam mana? Kita lihat daripada garis berarah A, B, biasa huruf besar, A, B, arrowkan ke sana. Jadi maksud bergerak dari A ke B, atau kita boleh wakilkan dengan ini. Dalam bentuk ombak tu ada ombak kat bawah tu. Tu huruf kecil, atau kita boleh wakilkan sebagai A kecil. Okey. Ini cara kita nak wakilkan vektor. Okey. Kita fahamkan dulu, vektor tu apa? Vektor tu adalah kuantiti. Satu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Maksudnya kat situ kita dah tahu dah magnitude dia. Magnitude tu nilai dia. Kalau kat sini nilai dia kita wakilkan dengan A lah kat situ. Ada nilai panjang dia dan arah. Kita tahu arah dia dari A ke B. Itu nama dia vektor. Ada magnitude, ada arah. Contohnya macam laju. Kita tahu berapa laju sesuatu zarah tu. Okey, arahnya ke mana? Sesaran, daya. Ini dalam fizik kan? Vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Contoh dia macam laju, sesaran dan daya. Okey, vektor boleh diwakili dengan AB atau A ombak. Ni ada apa? Ada sebutan dia ni, cikgu pun lupa, tiba-tiba lupa pula. Okey, jadi vektor ni kita nak wakilkan. Macam mana nak baca daripada garis berarah ni? Okey, AB, kita boleh tulis AB besar, arrow-nya ke sana dalam bentuk arrow ataupun dalam bentuk yang bertanda ombak ni. Dia mesti huruf kecil. Okey, ataupun kalau kat sini cikgu bagi contoh B. Jadi macam mana nak tulis vektor dia? Bukan FE EF. Maksudnya dia bergerak daripada E pergi ke F, atau boleh wakilkan dengan huruf kecil tu B ombak. Okey, itu pengenalan tentang vektor dan cara macam mana kita nak tulis maklumat pada garis yang berarah. Okey, kita tengok contoh latihan. Okey, ni latihan ni awak boleh terus buat sebab dia dalam buku modul 149. Oh, ni contoh contoh dulu, nanti kita baru buat latihan. Okey. Tengok muka surat 149, contoh dia. Okey, kita nampak ada dua gambar rajah kan? Kita tengok dulu gambar rajah pertama, ni gambar rajah yang kedua. Okey, apa soalan dia tu? Soalan kata lengkapkan, selesaikan benda ni. Okey, dia bagi AB kan? AB maksudnya tengok gambar rajah yang bergaris AB. Apa wakil dia? Kita boleh tulis sebagai vektor AB, ada arrow tu. Okey, kalau nak tulis dalam bentuk ombak tu kita ambil X ombak.
Macam tu. Okey, tu jawapan yang pertama. Dan B, okey, sekarang dia terbalik. Dia bagi dah nilai dia Y kecil tu. Okey, Y kecil. Dia nak tulis dalam bentuk arrow. So kena ambil huruf besar P pergi ke Q. So buat PQ ombak. Okey, bukannya QP, PQ sebab dia bergerak daripada P menghala ke Q. So kat sini nak beritahu cara untuk menulis vektor ada dua cara. Okey, kalau nak lukis huruf besar, tulis huruf besar dia mesti dalam bentuk arrow. Kalau huruf kecil dia ada ombak macam tu. Ombak lah kita panggil. Ataupun terbalik. Dia tulis huruf kecil dulu, kemudian baru dalam bentuk anak panah. Okey. Samalah, ini contoh je. Okey, next baru kita buat latihan. Okey, latihan ni awak tengok dalam muka surat, buku modul muka surat 150. Okey, nanti tuliskan jawapan dia. Dah ada pun jawapan kat sini. Cikgu nak terangkan. Okey, tuliskan semua vektor. Dia suruh tulis semua vektor yang terdapat di dalam rajah di bawah. Macam mana nak tulis vektor? Yang kedua, dia ada dua cara. Dia boleh dalam bentuk arrow ataupun dia boleh dalam bentuk ombak. Okey, kalau arrow huruf besar, kalau ombak nanti tengoklah pada gambar rajah bergaris tu kan. Ombak huruf kecil. Jadi yang pertama AB. Okey, dia dah beritahu dah AB. Okey, dia dah tulis dalam bentuk arrow, jadi kita tuliskan dalam bentuk huruf kecil tu. Okey, ombak dia. Nanti cikgu tengok balik apa istilah dia nak sebut tu, cikgu lupa. Okey, tu jawapan dia. B. Okey, dia dah bagi D, cari D, yang huruf kecil D. Okey, yang ni. Okey, dalam bentuk anak panah arrow, kena buat P pada Q. Okey, ni jawapan dia. Okey, nanti tuliskan dalam buku. Okey, EF. Okey, EF. Tengok. Oh, huruf besar EF. Jadi, yang huruf kecil tu kita wakilkan dengan C. Okey, mesti ada ombak tu. Okey, dia bracket, keli bracket tu lah. Keli wave tu. Mesti ada wave ombak tu, gelombang tu. Dia tak boleh tulis huruf kecil saja. Okey, seterusnya B. Okey, B. Ni. B wave tu. Ombak tu. So, huruf anak panah dia adalah I pergi ke J. Bukan J ke I, J. Bila I, J huruf besar mesti ada arrow. Okey. Ni nanti awak tuliskan jawapan pada buku muka surat 150. Macam mana cara nak menulis vektor. Jelas Okey, next. Okey, tadi cikgu dah ajar macam mana cara nak tulis vektor. Okey, ingat dia ada arrow dan juga dia ada ombak kecil itu kan. Okey, yang kedua, dah habis lah. Dah faham kan cara nak tulis vektor. Sekarang cikgu nak terangkan ada vektor yang sama pula. Vektor yang sama tu apa? Kalau sama maksudnya secara ringkasnya, kalaulah vektor tu menghala ke sengit ke atas, satu lagi pun sengit ke atas, dia mesti sama. Sama maksudnya sama arah dan sama panjang ataupun sama magnitude dia lah. Panjang dia mesti sama, arah dia mesti sama. Okey, kalau yang macam ni, contoh ni macam ni. Katakan macam ni. Yang ini tak sama, walaupun arahnya sama tapi magnitude panjangnya tak sama, tak boleh. Yang ini kita tak namakan dia sama. Okey, tapi yang ini kita namakan vektor sama. Yang bawah tu vektor tak sama. Jadi secara ayatnya dua vektor sama. Masa bila? Kenapa kita namakan dua vektor tu sama? Jika dan hanya jika mereka mempunyai magnitude dan arah yang sama. Magnitude tu macam tadilah, maksud dia panjang atau nilai dia lah. Okey, panjangnya sama, magnitude-nya sama, arah dia pun sama. Okey, jadi kita tengok kat sini contoh. Tentukan vektor-vektor yang sama dalam rajah berikut. Okey, dia ada S, A, R dengan Q. Ada 1, 2, 3, 4. Yang mana berikan pasangan vektor yang sama. Okey, kena carilah, kena tengok. Semua arahnya kita tengok 1, 2, 3 ni arahnya semua sama. Tapi yang ni je arahnya lain. So yang ni dah cancel lah. Dia mesti panjang sama, arah pun sama. So yang ni dah cancel sebab dia arrow-nya ke sana. So ada 3 kat situ. Okey.
Kemudian arahnya dah sama dah. Sekarang kita kena kira lah magnitude panjang dia. Kita kena kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul ke? Nanti kira balik lah kalau salah. Tu 14 kotak. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita nampak A dengan R ni sama. Sebab arahnya sama, magnitude kotak dia pun sama. Jadi cara kita boleh tulis vektor A sama dengan vektor R. Okey, kalau lah dia tulis dalam bentuk AB, contoh yang ni PQ. Dia tak bagi dalam bentuk gelombang tu, kita boleh tulis vektor AB dalam bentuk arrow sama dengan vektor PQ. Terbalik pula ya, semula. So, kena tengok arrow. Arrow dia B ke A? BA sama dengan, nampak arrownya ke sana jadi QP. Okey, ini kalau dia tak bagi vektor, dia tak tulis dalam bentuk wave tu, A kecil dengan R kecil tu. Dia bagi dalam bentuk huruf besar BA, okey, sama dengan QP. Okey, tu contoh-contoh lah, sama ada dalam bentuk huruf kecil ataupun huruf besar. Okey, mari kita lihat latihan. Okey, ni latihan dia. Dia suruh cari vektor yang sama. Vektor yang sama dengan A. Nanti awak tengoklah arahnya ke sana, jawapannya D. Awak kena tilik satu-satu. Jadi jawapan dia kat situ dah ada dah. Nanti awak tuliskan D sebab nampak dia sengit sebanyak satu kotak ini pun satu kotak lebar dia ni. Lebar dia ni satu kotak je. Kena tengoklah arah dia, panjang dia satu, lebar dia satu, tinggi dia 3. Lebar satu, tinggi dia 3. So jawapannya D. Okey, yang B pula. Yang mana sama dengan C? Lebar dia satu, tinggi dia 3. Macam F kan? Nampak C dengan F. Lebar dia satu, tinggi kotak dia 3. So jawapan C adalah F. Okey, seterusnya MN. Dia cari mana MN. Okey, MN ni dia satu garis saja. Arrownya ke sana. Mana? EF tak. EF nampak dia pendek. Dia mesti 3, 6 kotak. So jawapannya adalah CD. Nampak? Menghala ke sana dan 6 kotak arahnya. Okey, faham ya? Okey, seterusnya BE. Kita tengok BE. Okey, yang mana sama dengan BE? Lebar dia 1, 2, 3, 4. Tinggi dia 2. 4, 2. Mana 4, 2? Adakah yang ini ya? Okey. Okey, yang inilah. Nampak? Dia naik atas, yang ni pun naik atas. Lebar dia 4. 1, 2, 3, 4. Tinggi dia 2. So, jawapan dia E. Okey. EF. Okey, kita tengok EF. EF ni mudahlah, satu garis je. So, mana? Sama dengan KL lah. Dia 4 kotak 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4 panjang dia. So, tak ada masalah. Okey, GH. Okey, GH ni hati-hati, dia sengit. Dia turun satu kotak. Bawah dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu? Adakah ini AB? Macam AB kan? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia turun macam tu. Yang ni pun sama. So, jawapan dia AB. Okey. Cikgu harap ni faham lah apa yang topik yang kita nak belajar ni. Ini adalah vektor sama. Apa vektor sama? Magnitude dia sama. Arah dia sama. Magnitude tu maksudnya bilangan kotak dia sama. Kalau sengit ke atas, semuanya sengit ke atas. Okey. Seterusnya, so ingat kita dah belajar 2. Macam mana cara nak tulis vektor. Lepas tu kita dah belajar vektor sama. Sekarang subtopik yang ketiga, vektor negatif. Apa pula vektor negatif? Okey. Kalau yang ini kita panggil dia vektor sama. Okey, sama magnitude, sama arah. Tapi kalau yang gambar rajah yang kedua ni, okey. Apa yang kita perhatikan? Panjangnya sama, magnitudenya sama, tetapi arah dia berlainan. Jika arah dia berlainan, maka kita tak namakan dia vektor sama. Ini je yang vektor sama.
Magnitude sama, arah sama. Tetapi kalau magnitudenya sama, panjang kotaknya sama, tapi arah berlainan, kita namakan dia vektor negatif. Ini nama dia vektor sama, sama panjang, sama arah. Ini adalah vektor negatif. Kenapa? Arah dia berbeza. Okey. Jadi kita tengok kat situ. Contoh ni. Okey, asal dia adalah XY. XY. Okey. Bila dia XY. Macam tu. Bila ada negatif, bila ada negatif ni bermaksud dia patah balik. Kalau tadi X ke Y, bila dia negatif bermaksud dia berlawanan ataupun patah balik lah. Patah balik. Ataupun berlawanan arah dia berlawanan. Ataupun arah berlawanan. Cikgu guna warna merah ni tak nampak, sepatutnya guna warna hitam. Cikgu tukar Okey, cikgu tukar arah berlawanan. Kenapa? Macam mana tahu? Sebab dia ada simbol negatif kat sini. So, kalaulah dia XY, berlawanan daripada dia, jangan tulis XY. Kena terbalikkan. YX. Okey, sebab dia huruf besar, so kena ada arrow lah. Okey, bila YX, tak payahlah tulis negatif dah. Okey, negatif tu menunjukkan waktu kita nak patah balik. Bila patah balik tu, kita tulis huruf sahaja. Okey. Cikgu bacakan kat sini, vektor negatif XY diwakili oleh negatif XY. Negatif tu nama dia vektor negatif lah. Jadi arah negatif XY adalah bertentangan. Mesti kalau dia letak negatif tu kena tahu, oh maksud dia arah dia mesti berlawanan. So apa jawapan dia? YX. Okey, itu dia vektor negatif. Okey, seterusnya mari kita buat latihan. Okey, latihan dia, tentukan ini muka surat berapa? Ni muka surat 151. Okey, ni nanti boleh tuliskan jawapannya. Betul ke? Okey, 151 Okey, latihan nombor 1. Okey. Tentukan vektor-vektor negatif. Apa maksud vektor negatif? Vektor negatif dia mesti berlawanan arah. Okey, kotaknya sama tapi arah dia berlawanan. Okey, kita tengok XY. Okey, cari gambar rajah XY. Mana XY? Ni XY. So, dia arrow-nya ke sini, ke bawah. Tapi bila negatif, dia mesti cari gambar rajah yang arrow-nya, panjangnya sama, arrow-nya ke atas. Kena cari yang mana sama dengan XY. Dia adalah ni. X. Okey. Negatif X. Kenapa? Okey. Kalau dia tulis macam ni, negatif XY. So, kita tulis sebagai X sahaja. Okey. Sebab dia dah beritahu dah, maksudnya negatif tu berlawanan arah. Jadi, berlawanan arah dia adalah X. Tapi kalau kat sini, dia terbalik. Yang ni dia kata XY. Jadi dia kata XY yang mana dia tak ada negatif kat sini kan, tetapi dia nak vektor yang terbalik. Yang terbalik dengan dia ni vektor negatif. Jadi vektor negatif, kalau dia soalan dia tak tulis negatif, kita tulis negatif di jawapan dia. Jadi yang terbalik dengan dia adalah X, tapi kita kena letak negatif X. Apa maksud dia? Ini adalah vektor negatif yang arahnya yang terbalik kepada XY. Boleh kalau soalan dia letak negatif, jawapan dia tak perlu letak dah. Tapi kalau soalan kata dia nak negatif vektor kepada XY, jawapan dia kita letak negatif. Okey, ni jawapan ni nanti awak tulis. Okey, B, ST. ST kalau kita tengok yang mana sama arah, yang sama arah dengan dia adalah A. Nampak 2 lebar, 4 tinggi dia. 2 lebar, tinggi dia 4. Tetapi apa yang kita nampak, arah dia berlawanan. So jawapan dia adalah negatif A. Bermaksud A itu adalah berlawanan, negatif tu bermaksud berlawanan arah dengan ST. Okey, CD pula. Okey, CD yang berlawanan arah dia adalah C. Nampak? Okey, lebar dia 4, tinggi dia 3. Lebar dia 4, tinggi dia 3.
sama. Arah dia berlawanan. Jadi tuliskan negatif C. VW. Okey, ini lurus je. Tak lain tak bukan yang ni lah, lurus je kan. Arah dia naik atas. Jadi negatif B. Ini jawapan yang perlu awak take note dalam muka surat 151. Apa ni? Dia suruh tulis vektor-vektor negatif. So, tuliskan jawapan dia. Ada negatif, vektor-vektor negatif. Negatif tu bermaksud berlawanan arah. Nilainya adalah sama. Okey, seterusnya lagi. Latihan muka surat 151 yang bawah tu. Okey, bincang terus kat sini. Dia nak masih lagi vektor negatif. Okey, nampak ni? Kalau soalan dia dah bagi negatif dia dekat soalan, so jawapan dia mesti positif lah. Okey, negatif P. Negatif P bermaksud negatif tu berlawanan arah dengan dia. Awak kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sini pun samalah 10. Jadi jawapan dia adalah Q. Q ombak. Tak perlu letak negatif sebab soalan dia dah menunjukkan negatif. Okey. Bukannya jawapan dia bukan S S tu 2, 4, 6, 8, 10. S tu adalah vektor sama. Sebab apa? Arah dia sama, panjang kotak pun 10. Kalau dia kata vektor sama, jawapan dia adalah S. Tetapi dia kata kalau vektor negatif, jawapan dia adalah Q. Panjang dia 10, tapi Q ni dia berlawanan arah. Okey. Yang ni pula vektor negatif bagi C. Okey. Kita tengok panjang dia yang sama dengan C adalah A. Ni pun sama juga ni. Panjang dia pun sama juga ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggi dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C dengan P pun sama. C dengan P ni nama dia vektor sama. Tetapi dia nak vektor negatif. Jawapannya adalah A. Nampak di sini 5. Sini 2, 4, 5. 5 lebar, 5 tinggi. Samalah 5 lebar, 5 tinggi. Tetapi arah dia berlawanan. Jadi C dengan A ni kaitan dia adalah vektor negatif. Tetapi C dengan P adalah vektor sama. Boleh? Itu jawapan yang perlu awak catatkan. Okey, next. Okey, sambung lagi. Buka buku modul muka surat 152 pula. Okey, sekejap. Okey, 152. Okey, apa kita dah belajar tadi? Ingat, kita dah tulis cara vektor. Macam mana cara nak tulis vektor. Vektor sama, ingat lagi vektor sama. Kemudian tadi kita dah belajar vektor negatif. Dah habis lah 3 subtopik. Sekarang subtopik yang keempat. Okey, subtopik yang keempat, kita nak menentukan magnitude. Kita nak tahu berapakah panjang. Magnitude tu jarak lah. Okey, contohnya katakan macam ni. Kita menggunakan konsep jarak. Konsep jarak. Okey, ataupun menggunakan konsep teorem Pythagoras. Okey, macam mana je Pythagoras? Tak ada kat sini Pythagoras dalam matematik Okey, sebab dia melibatkan segitiga. Jadi contoh kat sini dia ada vektor A ke B. Okey, AB. Berapakah magnitude dia? Berapakah panjang dia? Jadi kat situ dia dah bentuk segitiga. Kita tahu AB lebar dia 4, tinggi dia 3. So kita nak tahu jarak dia, kita guna konsep teorem Pythagoras Magnitude tu dia mesti ada modulus. Kena tahu. Magnitude apa? A pergi ke B. Bila huruf besar dia mesti ada arrow. Ataupun kalau nak huruf kecil, dia katalah kat situ, katakan kat sini ada X. Berapakah magnitude X? Yang ni kita boleh tulis macam ni. Pun boleh. Okey. Kalau dia tak ada wave ni, tak ada huruf kecil, dia ada AB, kita tulis macam ni dalam modulus tu. Okey, kena tahu kenapa ada modulus. Apabila nak kira jarak atau magnitude, kita kena letak simbol dia macam ni. So nanti kalau soalan keluar ada modulus tu, maksudnya dia suruh kira magnitude dengan menggunakan konsep teorem Pythagoras. Jadi kita buat square root teorem Pythagoras kan. Tak kisah mana-mana.
mana-mana sisi tak kisah. Okey, 4 kuasa 2 nak terbalik pun boleh. So awak akan dapat 25 square root akan dapat 5 unit. 5 unit. Jarak mesti ada unit. Okey, modulus tu bermaksud nilai dia tu nanti sentiasa positif lah. Jawapannya jarak dia tak boleh negatif. So sentiasa positif. Jadi magnitude satu vektor boleh ditentukan dengan mencari panjang satu garisan yang mewakili vektor itu. Jadi cikgu nak tekankan kat sini, kalau dia kata kira magnitude, dia mesti ada simbol modulus, dan tengok dekat gambar rajah bergaris tu, kalau dia bagi AB, tulis AB. Kalau dia bagi X, kena tulis X ombak. So macam mana nak kira? Guna teorem Pythagoras. Ambil, tambahkan sisi tu, kita kuasa 2 kan, lepas tu letak square root. Mesti ada unit. Unit bukan cm unit. Okey, mari kita lihat latihan. Okey, soalan dia yang ini pada muka surat 152 juga. Okey, tuliskan jawapannya dalam buku. Carikan magnitude. Highlightkan perkataan magnitude. So bila ada magnitude kena ada simbol lah. Simbol modulus. Okey, vektor-vektor berikut. Ni lukisan dia. Kalau dia bagi dalam bentuk ombak macam tu, P kecil, kita buat dalam modulus tu P ombak. Jadi tambah je mana-mana tak kisah. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Nak terbalik pun tak apa. So awak tekan 169 punca kuasa dapat 13 cm. Okey. Yang ni pula dia huruf apa? Huruf Q. So magnitude Q, moduluskan dia. Yang penting adalah dua nilai sisi tu. Nanti kita tambahkan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat 100 square root kan, punca kuasa dapat 10 unit. Okey, ni nanti boleh catatkan lah macam mana cara nak kira magnitude. Alright. Okey, ni topik yang terakhir lah, subtopik yang terakhir. Tadi ingat balik, kita dah belajar macam mana cara nak tulis vektor kan. Kita dah belajar vektor sama, panjang sama, arah sama, vektor negatif, panjang sama, arah berlainan. Kita dah kira magnitude tadi guna formula teorem Pythagoras tadi kan. Okey, dan simbol magnitude mesti ada modulus tu. Okey. Dan yang terakhir hari ni cikgu nak terang adalah perkali vektor. Okey, berapa kali panjang sesuatu vektor tu. Contohnya macam tu lah. Okey, ini contoh dia. Ini dalam buku muka surat 152 lagi. Okey, muka surat 152. Semuanya dalam buku modul PAK. Okey, kita lihat contoh kat sini. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam sebutan A. Okey, so untuk menjawab soalan ini, dia kata dalam sebutan A. Jadi kita rujuk dekat vektor A sahaja. Okey, tak berapa jelas ni vektor A, cikgu terangkan. Okey. Dia tulis vektor rujuk kepada A sahaja. Berapa kotak ni? 2, 4, 5. Okey, jadi dia suruh tuliskan vektor AB. AB kita tengok kaitkan berapa kali panjang daripada A. Kalau A tadi dia ada 5 kotak, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermaksud 10. 10 tu maksudnya 2 kali ganda lah kan. Yang ni 5 tambah lagi 5. Bermaksud ataupun buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni 1, ni 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksudnya kat situ? Panjang AB ni adalah 2 kali ganda panjang A. So kita letaklah 2A. Kalau lah dia lagi panjang, katakan 3 kali ganda. 1, 2, 3. Mungkin dia dapat 15 kan, panjang dia 15. So awak letak situ. Dia semua merujuk kepada A. Berapa kali ganda daripada A? 3 kali A. Itu kalau lagi panjang lah. Boleh faham ini kaitan dia. AB adalah 2 kali ganda panjang A. Okey, CD. CD yang macam cikgu cakap tadi lah. Dia 1, 2, 3. Bermaksud dia 3 kali lebih panjang daripada A. So CD adalah 3 kali vektor A. Okey, ataupun mari kita tengok nota dia. Apabila satu vektor A didarabkan dengan skala, K tu skala lah ataupun perkali, skala vektor. Ataupun kita panggil dia skala vektor. Okey, skala vektor. Hasilnya didarabkan dengan KA. Contoh 2 kali ganda vektor A, so 2A. Okey.
Kalau negatif 3A, kenapa pula ada negatif 3? Bermaksud kalau negatif 3, ni 3A. Kalau negatif 3 macam mana? Negatif tu bermaksud arah dia berlawanan. Contoh, kalau yang macam ni, kita tak panggil 3A kalau cikgu tukar arrow. Ini adalah negatif 3A. 3 tu tetap sama sebab dia 3 kali panjang daripada A, sebab dia 15 kotak kan. 3 kali 5, 15. Tetapi negatif tu bermaksud arah dia berlawanan. So, kalau cikgu tukar arah, jawapan dia adalah negatif 3A. Seterusnya, magnitude KA, K kali magnitude A. Maksudnya KA tu, kalau 2 tu ibarat skala lah K. Maksudnya 2 kali ganda A. Kalau 3 tu, maksudnya 3 kali ganda K kali. 3 kali ganda. Vektor A dan KA mempunyai arah yang sama. Jika K adalah positif, maka arah yang bertentangan ialah K adalah negatif. Macam cikgu cakap tadi lah, bila dia bertentangan, dia adalah negatif 3. Kalau dia arrownya ke sana, macam asal tadi, positif 3A. Okay, last, mari kita jawab latihan. Okay, latihan ni last untuk hari ni. Muka surat 153. Okey, dah ada jawapan, cikgu terangkan. Nyatakan vektor-vektor dalam sebutan B. Jadi B tu adalah pakar rujuk kita. Kita tengok 2, 4, 6, 8, 9 ya. 9. 2, 4, 6, 8, 9. Okey, ada 9. So EF. So EF ni kalau kira dia adalah 18. So 2 kali ganda lah. Dah 9, ni 9, 9. So 2 kali EF tu adalah 2 kali ganda B. So 2B. Manakala GH, GH macam mana dia dapat 3/2? Sorry tadi cikgu salah kira. Ini bukan 9 ni 10. Okey, ni 10. Okey, ni 10, yang ini 20. Jadi cara dia nak dapatkan ni tadi, so EF 20, panjang EF bahagikan dengan yang asal 10. Sebab tu dapat 2. Macam tu, senang 2 kali B, so 2B. Okey, untuk yang ini pula GH, kita kira kotak GH. Kotak GH ada 15 tadi cikgu kira. 15 bahagikan dengan nilai asal. Nilai asal yang B tu 10. Jadi kita kena kecilkan, dapat 3/2. Maksudnya 3/2 daripada B. Kalau kita kira 3/2 daripada B, B tu adalah 10. So 3 darab 5, 15. Dapat balik panjang asal. Panjang asal GH adalah 15. Jadi kalau kita nak tukar berapa kali ganda, kita ambil GH 15 bahagikan dengan nilai asal kita. Kalau A, tengoklah A. Kalau B, tengoklah B, berapa kotak dia. So kita kecilkan, dapatlah 3/2B. Inilah nama dia skala atau perkali. Okey, seterusnya yang ini tak nampak awak boleh rujuk buku awak. Kejap, cikgu boleh naikkan ke? Tak boleh naikkan dah. Awak rujuk dalam buku awak Okey, yang ini dia suruh merujuk kepada C. C sebagai rujukan kita. Mula-mula kita kira dulu kotak. 1, 2, 3, 4, 5. So 5. PQ. PQ ni rasanya 15 lah kot 15 bahagikan dengan berapa tadi, 5. So perkali dia adalah 3. Jadi jawapan dia adalah 3C. Okey. Kita tengok juga arah dia. Arah dia sama tak? Okey, arah dia sama naik atas. So tak payah letak negatif lah, 3B. Okey, RS pula. RS ni mungkin 10. Kiralah 10 10 merujuk kepada C tadi 5. So jawapannya adalah 2. Jadi 2C. Tak nampak kat situ. Okey, ni 2C jawapan dia. Jawapannya masih lagi positif sebab arah dia masih naik atas. Okey, sama dengan yang asal. Okey, boleh. Okey, seterusnya AB pula. Okey. AB. AB kita rujuk kepada ni. Ni mesti ada negatif ya. Sebab AB ni ke bawah, C tu ke atas. Jadi negatif berapa? Kita kira dulu kotak AB ni ada 2 dia 2.5 kan? 2.5. Sini 5. Kalau kita nampak situ dia macam separuh lah.
2.5 dia 2.5 ada tengah-tengah macam tu. Okey. Dia membahagi dua C ni tadi. Jadi jawapan dia adalah setengah C. Okey, sebab dia 2.5. 2.5 kalau dia nombor genap senanglah kita nak bahagi kan. Yang ni awak tengoklah 2.5. Ini 5 maksudnya separuh. Jadi separuh daripada C. Tapi kenapa ada negatif? Kena tengok juga sebab dia berlawanan arah. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir. Dia merujuk kepada D. D kita ada 2, 4, 5 juga. Okey, 5 kotak. EF. EF ni ada 10. Jadi 10 bahagi dengan 5. So dapat 2. So 2D. Positif sebab arrownya ke atas. Dua-dua ke atas. Okey. Seterusnya untuk B pula. HG. Mana HG? Okey, HG. Kita nampak arrownya ke bawah tau. Dia berlawanan dengan yang asal. So bila kat bawah dia ada negatif. So awak kira nanti panjang dia ada 15. Bahagikan dengan yang asal 5. So nanti dapat negatif 3. Negatif 3D. Okey, ni negatif 3D. Tak boleh tulis kat situ. Okey. Itulah jawapan B. Cikgu dah tak boleh tulis kat situ. Okey, right. Okey, C pula. Ni nanti jawapan dia negatif 3D lah. Sebab ada ombak macam tu. Okey, PQ. PQ positif lah sebab dia ke atas. 1, berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.5. Okey. 7.5. Atau cara yang kalau point-point ni kita mudahnya nanti kejap.